Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung kita punya PDPR untuk SAKNJ punya subjek. Jom kita mula. Okey, hari ini kita akan belajar subjek ibadat. Awak boleh buka muka surat 19. Kita akan belajar pelajaran 2, sunat-sunat solat. Sunat-sunat solat. Sunat-sunat solat ni terpulanglah solat sunat ke, solat wajib ke, dia sama je. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, perkara yang disunatkan sebelum solat. Okay, yang pertama adalah azan. Walaupun menunaikan solat seorang diri pun disunatkan untuk azan. Dan yang kedua, iqamah. Okey lah. Okay, kedua-dua sunat dekat atas ni adalah untuk solat fardu. Kalau solat sunat yang dituntut secara jemaah, contoh macam solat tarawih, kita bolehlah minta imam ataupun bilal untuk seru lafaz yang macam as-salatu jami'ah rahimakumullah. Contoh kalau solat tarawih lah. Kalau solat yang dituntut berjemaah, contoh macam solat hajat. Contoh macam solat yang lain lah. Okey, solat gerhana ke, itu kita tak gunakan azan atau iqamah, kita gunakan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Dan makmum-makmum pun cakap salatu la ilaha illallah, kan. Okey, seterusnya perkara sunat dalam solat yang ni kita baca sebelum solat. Okey, sekarang ni kita tengok perkara sunat semasa dalam solat. Okey, terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sunat ab'ad dan yang kedua sunat hayat. Sunat ab'ad, okey, sunat ab'ad ni adalah sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Okey, kenapa dituntut? Okey, kenapa dituntut? Kerana sunat ab'ad ni adalah sunat yang jika ditinggalkan perlulah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi. Okey, macam mana bacaan sujud sahwi? Siapa ingat? Bacaan sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Buat selepas salam. Okey, jom kita tengok apa dia contoh-contoh sunat ab'ad. Yang pertama, membaca tasyahud awal, maksudnya tahiyat awal. Bila awak meninggalkan tahiyat awal, macam tak baca tahiyat awal, awak kena sujud sahwi. Yang kedua, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Selawat ke atas Nabi kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah sunat ab'ad. Kalau awak tertinggal kena sujud sahwi. Okey, seterusnya duduk bagi membaca satu alif bata. Ni duduk, maksudnya masa duduk tahiyat awal lah. Okey, seterusnya membaca doa kunut, membaca selawat kepada Nabi selepas doa kunut. Ini semua bacaan selawat ni ada dalam bacaan doa kunut. Dan selawat kepada keluarga dan sahabat Nabi dalam doa kunut. Lepas tu seterusnya yang ke-7, salam ke atas Nabi, keluarga dan sahabatnya. Okey. Lepas tu yang terakhir sekali, berzikir ketika membaca perkara jim dan dal. Jim dan dal. Okey, seterusnya kita tengok pula sunat hayat. Sunat hayat ni tak perlukan awak untuk sujud sahwi. Okey, saya cakap tadi Okey, secara keseluruhannya untuk sunat ab'ad ada dua. Secara rumusannya sunat ab'ad ada dua, iaitu tahiyat akhir, tahiyat awal dan doa kunut. Kalau tak baca tahiyat awal ataupun tak baca doa kunut, kena sujud sahwi. Okey, seterusnya kita tengok pula sunat hayat. Sunat hayat, ada banyaklah sunat hayat ni dalam solat. Okey, antaranya kita tengok yang pertama, mengangkat kedua tangan pada permulaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni masa selepas niat dan sebelum baca al-Fatihah ataupun doa iftitah. Okey, masa takbiratul ihram lah Allahu akbar. Itu adalah sunat. Okey, yang kedua, kemudian dua tangan itu diturunkan ke bawah, diletakkan di bawah dada. Keadaannya adalah macam awak nak baca, masa awak nak baca surah Al-Fatihah, macam nak baca iftitah dan surah. Letakkan tangan dekat bawah dada atau atas pusat. Itu adalah sunat. Kalau tak buat pun tak apa. Okey. Yang seterusnya, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itulah kan. Okey, seterusnya kita tengok pula membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat. Seterusnya menjaharkan ataupun menyaringkan bacaan pada siapa? Imam, ataupun jika solat bersendirian di tempat yang disunatkan jahar, maksudnya solat subuh. Jahar ni maksudnya baca kuat, baca jelas. Contoh awak solat jemaah, berjemaah. Okey, rakaat pertama baca al-Fatihah dan baca surah. Okey, itu kita kuatkan bacaan, kan. Okey, rakaat kedua baca al-Fatihah dan baca surah, tu kita kuatkan. Okey, bila masuk rakaat ketiga baca al-Fatihah tu kita tak kuatkan kan bacaan, kan. Itu maksudnya menjaharkan, menyaringkan bacaan. Okey, kalau solat subuh dua-dualah kita baca. Kalau sunat solat maghrib dan isyak, cukup 2 rakaat pertama. Okey, solat Jumaat pun 2 rakaat. Okey, seterusnya diperlahankan bacaan tu maksudnya macam dekat solat sunat seperti solat rawatib. Solat rawatib ni adalah solat selepas ataupun sebelum solat fardu, walaupun dilakukan ketika waktu malam. Okey, satu rakaat terakhir pada solat maghrib. Ini yang tadi saya cakap, selepas kita menyaringkan bacaan pada 2 rakaat pertama, kita senyapkan, memperlahankan suara pada bacaan rakaat ketiga, keempat, macam tu. Okey, seterusnya
lafaz amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Ini pun adalah sunat. Okey, sunat makmum mengucapkan amin berserta dengan imam. Okey, jika imam tak mengucapkan amin ataupun dia mentakhirkan, iaitu melambatkan amin tu dari waktu yang disunatkan, maka makmum hendaklah melafazkan amin pada waktu itu walaupun imam tidak mengaminkannya. Okey. Kalau misal kata lepas baca Al-Fatihah kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, imam tak baca tapi makmum disunatkan untuk baca. Tapi kalau imam baca lagi lebih baik bersama-samalah dengan imam. Okey, seterusnya kita tengok. Awak boleh baca kalau ustazah yang tak sempat ni sebab ustazah buat video kan, jadinya kalau video ni kita ada limit. Kalau nanti dia besar sangat. Okey, kalau yang ustazah tak baca, tak terangkannya, awak boleh baca sendiri. Ustazah tahu awak pandai nak baca sendiri. Okey, seterusnya membaca surah. Okey, membaca surah ni dekat mana? Dekat keadaannya dekat selepas membaca surah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Okey. Seterusnya kita tengok mengucap takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni adalah selain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah yang pertama tadi tu, yang baca sebelum surah Al-Fatihah dan selepas niat. Tapi takbir intiqalat ni ada 5, iaitu takbir untuk rukuk, takbir untuk sujud, takbir untuk bangkit dari sujud, takbir untuk sujud kali kedua, takbir ketika bangun dari sujud untuk qiyam. Okey, contohnya nak rukuk kan, kita baca dah baca surah, lepas tu Allahu akbar, rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Okey, ni sami Allahu liman hamidah ni yang ustazah. Okey, sami Allahu liman hamidah ni yang ni. Sami Allahu liman hamidah ni pun sunat juga. Boleh juga tak baca. Okey, tapi lebih eloknya bacalah kan, banyakkan perkara sunat kita buat dalam solat kan. Okey, lepas tu mengangkat tangan pun sama juga masa bacaan takbir. Tak kisahlah takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqalat. Okey, seterusnya membaca tasbih. Tasbih ni dalam rukuk lah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali. Itu untuk rukuk. Tapi kalau sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, sekurang-kurangnya sekali. Okey, seterusnya meletakkan 2 tapak tangan di atas 2 paha untuk tasyahudul awal. Okey, 2 tangan dekat atas paha, bukan pegang paha ya. Okey, pegang paha ke pegang lutut ke tak, 2 tangan atas paha. Okey. Dan akhir di mana kepala anak-anak jari disamakan dengan kepala lutut. Tak boleh pegang lutut tu. Kena jari tu, hujung jari, hujung kuku tu mesti sama selari dengan kepala lutut. Okey, seterusnya membaca 2 doa kunut nazilah. Okey, kalau kunut nazilah ni dibaca semasa berlaku bala ataupun musibah. Okey, selalunya kalau kunut nazilah ni kan, dululah masa ustazah belajar dulu, kita ada lagu lah untuk kunut nazilah kan. Kalau awak pernah dengar, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim, Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqimu ya Allah ya Allah ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab inzihum wansurna alaihim. Itu adalah untuk minta bantuan daripada Allah untuk kalahkan segala musuh-musuh dan sebagainya. Okey, tempat membaca kunut nazilah ialah dibaca ketika iktidal pada rakaat yang terakhir. Macam kunut macam doa kunut lah, kunut waktu subuh kan. Kalau nak baca doa kunut nazilah, kalau waktu solat fardu yang lain pun boleh, tak ada masalah, tapi mestilah dibaca selepas ketika iktidal pada rakaat yang terakhir. Okey, yang seterusnya membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu masa kita nak duduk antara 2 sujud kan, baca doa itu adalah sunat, bukan rukun ya. Okey, seterusnya membaca doa selepas membaca tasyahud dan selawat di tasyahud akhir. Okey, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma aghlantu. Okey, inilah doa selepas tasyahud. Okey, seterusnya duduk secara tawarruk ketika tasyahud akhir. Tawarruk ni adalah duduk meletakkan punggung dekat atas lantai. Duduk tahiyat akhir lah. Okey, seterusnya iftirash, duduk dekat atas buku lali. Ini duduk antara dua sujud. Okey, lepas tu istirahat adalah duduk selepas bangun daripada sujud yang kedua tu, nak bangun untuk solat rakaat yang seterusnya lah, untuk rehatkan sekejap. Okey, memberi salam yang kedua. Okey, kita tengok memberi salam yang kedua. Okey, memberi salam